Topik kita hari ni pasal DSP, Digital Signal Processor. Untuk pengenalan apa itu DSP, perlukah anda pasang DSP ke audio sistem anda? Jom kita pergi tengok. Salam kembali kepada Audio Info Malaysia kawan-kawan. Bersama saya Bro Ru. Hari ni saya nak borak tentang DSP, dia punya fungsi, dia punya jenis dan perlukah kita pasang DSP pada sistem audio kita ni. Okey, seperti biasa video-video saya ni berbentuk borak ataupun sharing ilmu. Kita akan berborak dalam bahasa-bahasa kampung lah, seperti biasa yang saya ada buat sebelum ni. Bukan apa, saya nak orang senang faham, kawan-kawan senang faham, untuk yang baru nak belajar lah tentang audio system ni. Ayat DSP ni merupakan singkatan daripada Digital Signal Processor. Kita dah tengok itu, dia dah cakap Signal Processor, bermaksud signal daripada head unit tu. Dengan DSP kita boleh proses signal tu, kita boleh tambah, ubah, modify semua signal tu sebelum dihantar ke power amp. Nak lagi senang kita nampak, DSP ni ialah gabungan antara electronic crossover dengan preamp. Gabungan dua benda ni menjadi DSP. Ni ialah function-function utama dia. Ada lagi function-function lain. Ini bermaksud kita boleh adjust suara dia macam preamp. Kita nak cut ataupun boost frekuensi macam preamp lah. Dan satu lagi, kita boleh juga set low pass filter, high pass filter macam electronic crossover. Cuma DSP ni kita boleh set secara digital, bukan manual. Apa yang dimaksudkan dengan digital ialah kita kena ada software untuk DSP tu. Kita boleh connect dengan DSP dan kita buka software tu di dalam laptop. Ataupun zaman sekarang kita boleh connect DSP dengan menggunakan Bluetooth modul. Depend pada model DSP tu lah. So kita boleh adjust suara di situ, di handphone ataupun di komputer. Ini merupakan interface software DSP kita kalau kita ada install dan launch dekat laptop lah. Di sini kita akan nampak kita ada EQ. Di sini kita ada 31 band. Ini saya ambil contoh brand Nakamichi. Dan juga kita ada high pass filter, low pass filter kita boleh set di sebelah kanan. Dan juga kita ada channel 1 sampai 8. Untuk next video saya akan tunjuk macam mana nak pakai software ni, nak setting macam mana. Okey, untuk video kali ni kita kenal dululah dengan DSP. Selain itu, satu lagi function yang sangat gempak berkaitan dengan DSP ni ialah time alignment. Apa itu time alignment? Mari kita tengok. Okey, untuk time alignment kawan-kawan, ni saya ambil contoh paling senang lah. Saya nak explain ni. Kita ambil gambar kereta lah, dan kita duduk sebelah driver lah, dan dia sebelah depan tu kita ada 4 biji speaker lah. Sekali belakang dengan kita ada subwoofer. Untuk belah kiri kita ada front left, channel 1, channel 2 kita ada front right, channel 3 kita ada rear left, dan channel 4 kita ada rear right. Okey, lepas tu kita ada subwoofer, 2 channel 5 dan channel 6. Apabila kita play lagu, untuk normal setup tanpa DSP, kita mungkin tak notice lah, tak perasan benda ni. Kalau kita ada set time alignment, mesti kita perasan beza dia. Okey, bila kita play lagu, kita tengok kita punya speaker ni belah kanan ni, depan belah kanan, suara dia akan sampai telinga kita dulu daripada belah kiri, sebab jarak dia lagi dekat dengan telinga kita. So bila kita play, kita akan dengar, okey, kanan sampai dulu, baru sebelah kiri. Belakang pun sama. Belakang pun sama. Tempat yang paling jauh, suara dia nak sampai telinga kita paling lambat. Ni ialah berbentuk masa lah. Belakang. Subwoofer memang paling jauh. Memang suara dia nak sampai telinga kita memang lambat. So kita akan dengar suara ke belah kanan dulu, sebab kita driver kan. Lepas tu baru dengar suara daripada tempat lain. Okey, function time alignment ni kawan-kawan ialah dia akan delay. Dia akan delay sini. Pasal dia sampai dulu kat telinga kita, dia akan delay sebelah kanan ni, mengikut jarak yang kita set. Dia akan delay signal ni, suara ni, nak sampai telinga kita tu, dia akan delay, ataupun senang kata dia akan lambatkan sikit suara tu. Lambatkan sikit untuk bagi suara belah kiri ni sampai
pada masa yang sama. Pada masa yang sama ke telinga kita. So kita akan dengar suara tu sampai kiri kanan pada masa yang sama. Bila kita dengar pada masa yang sama, dia akan create, dia akan membentukkan front stage ni. Front stage depan ni. Seolah-olah kita dah dengar konsert dia. Suara tu seolah-olah datang dari depan. Datang dari muka kita. Kalau standard biasa, kita macam dengar sebelah kanan ni macam dia kuat daripada belah kiri. Ni ialah fungsi time alignment lah. Untuk kita nak set time alignment ni, kita kena ukur jarak ni. Jarak speaker ni nak sampai telinga kita ni berapa. Jarak setiap speaker. Setiap speaker. Daripada subwoofer pun kita kena ukur. Lepas tu kita baru set dalam DSP. Lepas kita dah set, DSP tu akan kira sendiri. Belah ni nak lambatkan berapa second, berapa millisecond. Belah ni nak lambatkan berapa millisecond untuk semua ni. Suara dia sampai kat kita pada masa yang sama. Ni ialah fungsi utama time alignment. Selain itu, DSP juga mempunyai satu lagi function kawan-kawan, iaitu phase. Apa yang dimaksud dengan phase ni ialah, saya ambil contoh, ada speaker kiri kanan, kira dekat pintu kiri, pintu kanan lah. Kalau kita sambung macam biasa, positif, negatif, betul, positif, negatif, betul untuk kiri kanan ke power amp. So bila bass mari ataupun signal tu hantar pada speaker untuk bunyikan suara bass, bass tu dia akan keluar sini, macam dia berdentum lah. Dia berdentum pada masa yang sama, kiri kanan. Dia berdentum masa yang sama. So bila dia berdentum masa yang sama ni untuk kiri dan kanan, dia akan create dah, dia akan membentukkan satu macam pressure tu. Untuk pressure sini. So kita akan rasa bass tu. Kita akan rasa. Kalau saya ambil contoh belah kanan, kita pasang silap positif negatif ni, pasang silap. Tapi belah kiri betul. Bila bass main dekat speaker, bila bass main, yang kiri ni dia akan berdentum keluar. Belah kanan pula dia akan berdentum masuk. Masuk ke dalam. Bila kawan tengok bass kan, dia ada keluar masuk kan, dia punya cone tu kan. Dia punya cone ni, surround ni. Sini biji, kiri keluar, kanan masuk. So dia akan cancel. Dia akan cancel dia punya pressure tengah-tengah yang saya sembang ni. Bila dia berdentum, belah ni push, belah ni tarik. So kita tak dapat rasa dia punya bass tu. Kita tak dapat rasa dia punya bass. So kalau kita tak mau swap kita punya polarity ni ataupun tambah tolak ni, kita tak mau swap dekat speaker ataupun power amp, dekat DSP dia ada satu function, tulis phase tu. Function ni kita tekan yang untuk terbalikkan belah kanan, dia akan kembali kepada normal. Dia akan push pada masa dia akan push keluar bila bass main. So pressure ni kita akan dapat rasa. Ini adalah satu lagi function. Kawan pernah perasan bila ada satu masa kawan pasang speaker kan, masuk power amp, kawan rasa belah kiri, kita pasang belah kiri bunyi macam biasa. Kita pasang belah kanan je, bass tu macam hilang. Inilah masalah dia. Tapi kita terbalikkan wire pada power amp untuk sebelah kanan tu, bass dia dah balik. Inilah masalah dia, phase. Ini panggil phase cancellation. Phase cancellation. Kalau satu tolak, satu tarik, dia akan phase cancellation. Kalau dia satu tolak, satu lagi tolak, dia akan create pressure. So kita akan dengar bass tu. Okey kawan-kawan, kita dah habis pasal dia punya DSP punya function. Okey, sekarang kita nak pergi kepada jenis-jenis DSP pula. Di pasaran kita ni yang saya nampak 3 jenis utama. Yang pertama ialah pure DSP. Okay. Jenis pure DSP ni ialah semata-mata DSP sahaja, iaitu proses signal saja. Signal daripada head unit masuk, keluar pi power amp. Itu saja kerja dia. Okey, yang jenis kedua ialah built-in amplifier DSP, iaitu dia ada DSP dan tambah dengan power amp. Dia ada dua benda ni pada satu, 2 in 1. Biasanya jenis ada power amp ni kawan-kawan, dia ada plug and play cable lah, dia bagi sekali. Dia boleh high level input dan high level output. Bermaksud speaker kabel tu masuk direct dan keluar pada DSP tu pun speaker, dia ada power amp. Macam keluar pada power amp, pergi speaker terus.
Okey, yang ketiga ialah jenis plug and play. Jenis-jenis ni dia tak ada RCA untuk kita sambung head unit keluar, masuk RCA, keluar RCA P power M, tak ada. Dia ialah PNP sahaja. Dia ada high level input, high level output sahaja. Jenis-jenis ni saya pun tak pernah try pasang lagi. Tak pernah try lagi. Ada yang built-in power M, ada yang tak built-in power M. Saya pun tak pasti macam mana dia berfungsi. Tapi yang built-in power M saya faham. Tapi dia tak ada RCA untuk sambung power M. Dia memang fix. Okey kawan-kawan, setiap DSP ni setiap brand ada channel tak sama lah. Dia ada 6 channel, 8 channel, 10 channel dan 12 channel. Dia bergantung lah kawan-kawan nak pakai berapa channel. Channel yang saya masukkan ni ialah dia punya output. Yang kita RCA output tu nak pasang masuk power M tu. Dia punya channel tu. Okey, last kali ialah output dan input pada DSP. Kita pergi pada input DSP dulu kawan-kawan. Okey, apa itu maksud input DSP? Input DSP ni ialah dia akan terima signal daripada head unit. Head unit tu nak kena sambung masuk DSP, dia akan masuk pada input DSP. DSP pada pasaran ni mempunyai pelbagai jenis input. Pelbagai jenis, memang ikut brand. Ikut spek, ikut brand, ikut model. Yang pertama ialah coaxial. Dia bentuk macam RCA, tapi dia punya signal berbentuk digital. Bukan analog macam RCA biasa, dia berbentuk digital. Kita nak sambung jenis ni, head unit kita kena ada coaxial output. Untuk yang kedua pula ialah RCA. RCA biasa ni berbentuk analog. Ni memang confirm ada. Head unit ada RCA out dan sambung masuk DSP RCA in. Yang ketiga pula ialah high level input. High level input ni ialah input wire speaker tu yang keluar pada head unit tu. Yang kita nak sambung speaker tu. Itu high level lah. Kita boleh potong situ daripada head unit, kita boleh direct masuk DSP lah untuk input. Itu high level input. Itu wire speaker tu, wire speaker biasa tu untuk kereta-kereta yang tak ada RCA, tak ada apa, kita boleh pakai high macam factory radio kan. Radio kereta yang main sekali kereta dia tak ada RCA, selalu kita akan potong wire speaker, masuk terus DSP. Okey, untuk yang keempat ialah Bluetooth. Bluetooth ni biasanya kita tak sambung head unit. Kita pasang DSP, masuk power M, speaker terus. So kita nak play lagu, kita nak play daripada handset, pakai Bluetooth. Dia tak kacau head unit. Ada juga jenis ni. Ada juga orang yang pasang ni. Kira dia tak mau kacau head unit langsung. DSP direct masuk power M je. Pakai Bluetooth je lagu dia. Yang last kali ialah optical. Optical ni dia macam fiber optik lah, macam Unify. Unify kita pakai kat rumah kan. Dia pakai cahaya. Tapi dia punya input optical ni, head unit kena ada optical output lah. Nak sambung, dia sambung kabel macam kabel Unify tu. Dia pakai cahaya, fiber optik. Yang last kali ialah DSP output kawan-kawan. Iaitu connection yang keluar daripada DSP masuk ke power M kita tu. Selalunya output ni ada tak banyak. Yang main duk ada pun RCA macam biasalah, RCA output daripada DSP masuk power M. RCA biasa analog tu. Lepas tu dia ada high level. High level ialah dia punya output built-in. Built-in amplifier. Kalau DSP built-in amplifier, dia ada output berbentuk high level untuk direct ke speaker ataupun masuk power M pun boleh. Janji power M tu boleh terima high level input. Satu out, satu in. Kalau power M tak boleh terima high level input, pakai RCA je. Tapi kalau tak pakai power M, pakai built-in DSP, boleh direct ke speaker untuk high level. Dan last kali saya nampak ialah optical out. Optical out daripada DSP. Optical out daripada DSP sambung ke power M. Yang penting power M kena boleh terima optical in. Kena ada function ni. Selalunya satu optical out ni dia 8 channel. Dia boleh control 8 channel. Okey, last kali. Last kali. Kenapa anda perlu DSP? Yang pertama, sebab pakai DSP dia boleh upgrade suara, kualiti suara. Tu confirm. Upgrade kualiti suara. Yang kedua, dia boleh adjust time alignment. Benda lain tak boleh buat, DSP sahaja boleh buat.
Okey, yang ketiga, dia punya EQ, equalizer lagi detail sebab sampai 31 band. Ini betul-betul EQ bukan macam dalam Android player tu tak mau macam tu. Ini betul-betul EQ. Equalizer yang real punya dalam DSP. Yang keempat, dia punya low pass filter, high pass filter setting yang tepat. Sebab kita boleh key in nilai. Kalau dekat electronic crossover tu kita main adjust je. Dapat berapa pun tak tahu. Agak-agak lah. Tapi DSP tepat sebab kita key in dia punya number. Yang kelima, preset setting. Preset setting ni saya tak cerita tadi ni. Preset setting ni dia macam EQ tu. Contoh kita DSP kita ada controller kan. Kita boleh preset lah. Contoh preset 1 EQ macam ni. Preset 2 EQ macam ni. Preset 3 EQ macam ni. Preset pakai controller. Preset ni kalau macam contoh preset 1 kita set untuk time alignment, kita dengar suara seorang. Kita dengar lagu seorang-seorang. Okey. Kita tengok kawan-kawan ada main join sekali dalam kereta, kita tukar lah pergi preset 2. Memang senang lah tukar setting. Tapi kita kena set semualah preset ni, kita kena save time setting tu. Yang keenam, sound stage. Kita akan dapat sound stage dengan DSP ni sebab kita boleh adjust time alignment kan. Baru kita boleh rasa dia punya suara tu datang dari depan lah muka. Tapi tentang sound stage ni banyak lagi lah nak kena sembang. Saya bagi simple-simple dulu lah. Yang ketujuh, kita boleh control kita punya subwoofer punya suara. Kalau kita pakai, contoh kita pakai preamp adjust subwoofer kan, kita boleh adjust dia punya filter frekuensi kita boleh adjust cut frekuensi nak sampai 70Hz ke 80Hz. Tapi dengan DSP kita boleh adjust dia punya frekuensi setiap range. Setiap range frekuensi tu kita boleh boost. Kita nak suara tang mana, 60 terani, 50 terani, 60 terani. Tapi kalau tak pakai DSP tak boleh. Ini semualah. Ini semua sebab kita nak upgrade sound lah. Kira DSP ni kebaikan dia banyak, keburukannya mahal. Ada yang murah lah. Tapi yang saya masukkan mahal ni ialah dia punya setup semua. Setting, nak pasang, kena ada kemahiran lah. Kalau kita upah orang tu jadi mahal lah. Itu ya, fikir-fikir tengok kawan. Fikir-fikir tengok. Saya berharap kawan-kawan boleh berubah. Kalau nak try teknologi baru-baru ni, kita boleh ubah ke arah baru lah. Kita try tengok. Tak salah try kan. Okey kawan, ini ialah semua berkaitan dengan DSP. Introduction-nya ni. Introduction tapi agak panjang video ni. Terima kasih kawan sebab tengok sampai habis. Yang tengok sampai habis, terima kasih. Okey, untuk newbie yang dah boleh tahu lah lepas ni. Orang tanya ni, apa tu DSP ya? DSP macam ni, macam ni. Macam tu kita nak. Nanti lepas video ni saya akan tunjuk cara-cara nak setting lah interface software tu. Next video lah. Sebab saya perlu buat video ni untuk orang faham dulu apa itu DSP. Kalau tak faham awal-awal ni, nanti nak masuk setting terus tu susah lah. Untuk kawan-kawan yang dah faham tu, tak ada masalah lah. Boleh skip lah video ni. Untuk kawan-kawan yang baru nak berjinak dengan DSP tu, perlu tengok video ni, perlu tengok untuk faham, untuk macam guideline untuk beli lah. Guideline untuk beli, untuk nanti nak set up sistem kita. Okey kawan, terima kasih. Video ni saya dah cuba terbaik untuk pendekkan, tapi agak panjang nak dekat 20 minit. Tapi kalau kawan-kawan berminat, bolehlah tengok sampai habis. Kalau kawan-kawan suka video saya, sebagai tanda support macam biasa, tekan like, share, subscribe. Terima kasih kawan-kawan. Jumpa lagi next video.